Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, penonton di rumah ataupun di mana saja anda berada? Selamat bertemu dalam rancangan suka ramai kita Al-Kuliah. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Sebab petang Jumaat kita bersiaran jam 5 hingga 6 petang hanya di TV3 saja. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita bersiaran langsung dari booth Kota Ilmu di perkarangan Plaza Angsana Johor Bahru. Sempena Karnival Jom Heboh yang akan berlangsung esok dan juga lusa. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, datang beramai-ramai kita memanfaatkan masa yang ada bersama dengan booth Kota Ilmu hari ini, besok dan juga lusa. Apapun pada petang ini Al-Kuliah bersiaran dengan topik yang cukup menarik sebenarnya, yang barangkali topik ini agak menakutkan sebagian orang ramai. Apapun kita perlu tahu dan wajib tahu sebab pernah berlaku zaman Nabi SAW. Topik kita ialah angin ahmar. Biasa kita dengarkan angin ahmar. Nanti kita akan tanyakan panelis yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Apa pun saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapakah tetamu-tetamu kita yang datang sebagai penonton di booth Kota Ilmu yang begitu ramai petang ini. Yang duduk pun ada, berdiri pun ada. Saya perkenalkan mereka daripada Perkap IPD Nusa Jaya bersama dengan anggota-anggota IPD Nusa Jaya dan juga Perkap Polis Merin Wilayah Selatan Tampoi Johor bersama dengan anggota IPK Johor dan juga bersama dengan orang ramai yang turut hadir ke booth Kota Ilmu pada petang ini. Kita alu-alukan ya. Dan bagi mereka yang di rumah, teruskan menonton Al-Kuliah sampai ke penghujungnya. Apapun, panel kita tak lain tak bukan orang kuat Johor dan perempuan ya. Yang bahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak, Pegawai Falak Jabatan Mufti Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah seadanya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah kenal siapakah tetamu, kita dah kenal siapakah panel. Apa kata kalau kita teruskan dengan pen dan kertas kita, teruskan dengan soalan pembuka tirai kita. Pada petang ini, nak tanya bagi Ustaz. Ya. Minta Ustaz takrifkan, ertikan, maksudkan kepada kami, apakah itu angin ahmar berdasarkan Quran dan hadis. Sebab kadang-kadang kita keliru, angin ahmar ni angin biasa-biasa ke, sama ada macam angin kuskus ke, macam angin sendawa ke, macam angin kentut ke, tak tahu apakah takrifnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'. Terima kasih Ustaz Fauzi, penonton-penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Angin ahmar. Ia adalah istilah yang diguna pakai dalam masyarakat Melayu. Tetapi kalau kita lihat hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan penyakit angin ahmar ini dengan istilah yang lain, iaitu al-ain dan humatun. Ianya merujuk kepada apa yang masyarakat kita biasa gunakan, istilah penyakit angin ahmar. Apa pun, berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali sebelum mendirikan salat, sebelum Rasulullah memulakan takbiratul ihram, sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu minta perlindungan dengan Allah daripada apa jua bentuk gangguan syaitan. Apa yang Rasulullah baca? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Aku mohon perlindungan dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, daripada hasutan-hasutan syaitan, daripada hembusan tiupan syaitan, dan daripada ludah syaitan. Ustaz Fauzi, apabila sebut gangguan syaitan, 3 taktik dan teknik yang diguna pakai oleh syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Yang pertama, hamzus syaitan, iaitu mudah kita kata godaan maupun bisikan syaitan, maupun hasutan syaitan. Syaitan bisik, syaitan hasut fikiran dan perasaan kita supaya kita melakukan kejahatan dan tak segan silu melakukan kemaksiatan. Yang kedua, nafkhus syaitan,
iaitu hembusan tiupan syaitan. Apabila sebut hembusan tiupan syaitan, ianya merujuk kepada perbuatan keji sihir. Sebagaimana yang dikupas dan diulas oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, syarah kepada hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang ketiga, iaitu nafsus syaitan, ludah syaitan. Ya, bermula dengan hasutan syaitan. Sekiranya syaitan tak berjaya nak menghasut anak Adam melakukan kejahatan, syaitan gunakan taktik kedua, iaitu hembusan tiupan syaitan, perbuatan keji sihir. Dan yang ketiga, itu taktik terakhir, iaitu ludah syaitan. Ludah syaitan itulah sebenarnya penyakit angin ahmar. Jadi apabila sebut sahaja ludah syaitan tak sama dengan ludah manusia. Ludah manusia hanyalah air sahaja. Kalau orang ludah kita, janganlah nak makan hati sangat. Basuh ajakanlah apa yang di ludahnya tu. Tapi jangan kena ludah syaitan. Kerana ludah syaitan itu ada dua. Pertama, ludah syaitan itu adalah haba yang panas. Dan ludah syaitan itu juga merupakan angin yang panas. Nanti saya akan kemukakan sebentar lagi. Okey, terima kasih yang bagi Ustaz Hanafi Abdul Razak. Tuan dan puan-puan, itulah takrifan tentang angin ahmar. Cuma Ustaz barangkali ini soalan cepu cemas. Iaitu disebut angin ahmar dalam bahasa Arab rihul ahmar. Tapi kenapa dalam bahasa Melayu dia ambil separuh angin tapi tetap terjemah merah tu, ahmar tu. Apakah di sana signifikan Ustaz tentang angin tu warna merah ke? Kan ahmar kan, ataupun nama saja Ustaz, istilah saja. Terima kasih Ustaz Fauzi yang begitu hebat mengajukan persoalan. Baiklah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15 surah Ar-Rahman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqal janna mim marijim min nar, sadaqallahul azim. Artinya Allah jualah yang telah menjadikan jin-jin syaitan itu berasal daripada api yang menjulang tinggi. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, salah seorang tokoh ahli tafsir Islam yang muktabar, dah wafat sekitar 200 tahun, menyatakan yang dimaksudkan dengan api yang menjulang tinggi itu ialah lidah api. Dan yang dimaksudkan dengan lidah api itu sebenarnya haba api yang panas. Maka Allah Ta'ala jadikan syaitan dan jin ini daripada haba api yang panas. Jadi haba api yang panas itulah merupakan unsur daripada ludah syaitan. Dan Ustaz Fauzi tanya kepada saya, macam mana boleh datang istilah merah itu? Kerana tingkatan kepada api. Api yang paling rendah kepanasannya, api yang berwarna hitam, Ustaz Fauzi. Tapi kita tak nampak api hitam, yang kita nampak asap hitam. Daripada api yang berwarna hitam, ada di situ habanya. Maka itulah asal kejadian jin angin hitam. Jin angin aswad. Ada lagi api yang lebih panas daripada api yang berwarna hitam, iaitu api yang berwarna putih. Dalam masa yang sama Ustaz Fauzi, kita tak nampak api berwarna putih. Kita cuma nampak asap putih. Jadi api yang berwarna putih itu ada di situ haba yang panas. Itulah asal kejadian jin angin putih. Jin angin abyad. Ada api yang lebih panas daripada api yang berwarna putih, iaitu api yang berwarna kuning. Maka habanya itulah asal kejadian jin angin kuning. Ada api yang lebih panas lagi daripada api yang berwarna kuning, iaitu api yang berwarna merah. Maka ada di situ haba kepanasan. Itulah asal kejadian jin angin merah. Tapi kalau sebut merah, tak nampak pun merahnya. Cuma rasa bentuk panas serangannya, maka orang Melayu bijak sana. Dia padamkan nama merah, diambil perkataan Arab. Jin angin ahmar. Ada lagi api yang lebih panas. Api berwarna biru.
Kalau potong besi, terbelah Ustaz Fauzi. Ya. Ada api lebih panas lagi, api berwarna hijau. Itulah asal kejadian jin ifrit. Saya. Okey Ustaz, itulah orang perempuan tentang takrifan banyak tu dari angin Ahmad jadi jin pula dah ya. Apa pun Ustaz pakai warna biru ni makin panas kan dengan spotlight kan. Jin biru, angin biru. Apa pun tuan perempuan, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ni dengan tajuk kita Angin Ahmar. Terima kasih anda semua kerana setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Angin Ahmar, sejenis penyakit yang memang sebenarnya berasal daripada syaitan pada asal kejadiannya lah. Apapun tuan perempuan, hari ini kita bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Razak, Pegawai Falak Jabatan Mufti Negeri Johor, dan kita bersama juga dengan Perkap dan juga IPD dan juga bersama dengan orang awam di sini. Apapun kita nak ambil soalan daripada penonton yang hadir di sini. Ada tak soalan-soalan berkaitan dengan Angin Ahmad? Silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Subini binti Atam, wakil daripada Perkat Nusa Jaya, ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Teruskan. Apakah langkah untuk berjaga-jaga daripada mendapat angin ahmar, Ustaz? Sekian, Ustaz. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini satu soalan bagus, Ustaz. Sebelum kita kena, baik ambil langkah berjaga-jaga dulu, Ustaz ya. Daripada dah kena nanti barulah nak boleh juga berubat, tapi biarlah sebelum ubat kita jaga-jaga. Apakah langkah-langkahnya, Ustaz? Sebelum kena, tak nak kena ni. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Langkah berjaga-jaga untuk menghindari daripada serangan penyakit angin ahmar ini, apapun kita dengar sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, kullu ta'amin la yuzkaru smullahi alaihi fa innahu huwa da'un, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, setiap makanan yang dimakan yang tidak dibacakan al-basmalah, tidak dimohonkan rahmat dari Allah, tak disebut bismillahirrahmanirrahim, awas, sesungguhnya makanan yang dimakan itu membawa penyakit. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, ini kerana apa yang kita makan tak habis begitu sahaja. Apabila kita memasukkan makanan, maka ada di situ yang mengiringinya. Apabila kita tidak mendapat rahman Allah, dek kerana tidak membaca al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, makanan yang masuk ditelan ke rongga, ya, bersama dengannya syaitan, wal'iyazubillah. Dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan, setiap 40 butiran gandum yang dimakan, kerana Imam Asy-Syafi'i makan gandum, setiap 40 butiran gandum yang dimakan dihadam dalam perut, maka menghasilkan setitis darah. Dan daripada 40 titisan darah akan menghasilkan setitis air mani. Maka darah yang terhasil daripada makanan yang dihadam, yang mana makanan itu tak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, awas, maka darah itu menjadi aliran syaitan dalam tubuh badan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami, bahwasanya syaitan itu bergerak dalam tubuh anak Adam mengikut aliran darah. Sebab itulah kalau dah makan baru teringat Ustaz Fauzi tak baca bismillah, Rasulullah bagi lagi pilihan, bismillahi huwal awal huwal akhir. Ya, maknanya dah habis makan baru teringat, masih ada lagi alhamdulillahillazi at'amana. Sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya, Rasulullah sentiasa tunjukkan jalan-jalan pencegahan terpulang kepada umatnya, memanfaatkan atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Pendek kata kesimpulannya lah,
langkah penjagaan daripada angin ahmad, jaga makan minum kita. Yang paling penting sebut nama Allah, bismillah ataupun doa. Apa pun kita ambil lagi soalan kedua dari penonton, silakan kalau ada. Per cap ke, IPD ke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan satu soalan. Saya Hamidah Hamdan dari Perkat Marine Wilayah Selatan ingin mengajukan satu soalan. Bagaimanakah cara yang paling mudah untuk menghindari diri dan keluarga dari angin ahmar? Mohon penjelaskan. Terima kasih. Okey, ini juga barangkali soalannya iras-iras tadi, tapi ni diri dan keluarga sangat angin ahmar. Kena tutup pintu ke Ustaz? Tutup tingkap ke? Sebab angin kan? Angin ahmar kan? Ataupun macam mana caranya? Tidur dalam kelambu ke? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Ustaz Fauzi, sidang penonton yang budiman di rumah sana. Ya, apabila sebut diri dan keluarga, langkah pencegahan, langkah berjaga-jaga perlu diambil, dan sememangnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Baihaqi pernah menegur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lepas saja makan malam terus baring nak tidur. Memang Rasulullah marah. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, azibu ta'amakum bi zikrillahi was-salah wa la tanamu alaihi taqsaw qulubakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hancurkan dulu, hadamkan dulu makanan yang kamu makan dengan kamu berzikrullah, dengan kamu mendirikan solat. Jangan tidur dalam keadaan makanan belum dihadam. Keras hati kamu. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi menyatakan yang dimaksudkan dengan keras hati itu dua. Yang pertama organ, iaitu hati zahir. Yang kedua yang dimaksudkan dengan hati itu ialah roh. Apabila kita tidur dalam keadaan makanan belum dihadam, mengkeraskan roh kita. Roh menjadi liar, malas nak beribadah. Ya, dan yang dimaksudkan dengan hati itu juga ialah organ, hati dalam perut ni. Maknanya apabila kita tidur, hati tak berfungsi. Hati tak dapat nak menyerap kotoran-kotoran pada sisa-sisa makanan. Menyebabkan nanti sistem tubuh badan kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Maka syaitan menunggu masa untuk meludah mana-mana organ dalam badan yang lemah. Dan ingat, ludah syaitan itu haba yang panas. Apabila haba itu ludah, maka jadilah apa yang Rasulullah sabdakan, baras. Orang Melayu ambil perkataan Arab, baras jadi barah. Dalam bahasa Inggeris, bahasa standard, cancer. Nak sebut pun difficult. Cancer. Jadi barah tu sebenarnya bahasa Arab, baras. Ludah syaitan. Maknanya syaitan tunggu masa je. Apabila organ dalaman badan kita ni lemah aja diludah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, pandai juga Ustaz speaking. Okey. Kita ambil lagi soalan yang ketiga, sekiranya ada daripada orang awam pula, kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menunjukkan satu soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Apakah tindakan awal bagi seseorang yang mengalami serangan angin ahmar? Adakah kita nak bagi minum jus cuka kurma atau cuka buah apple hijau, atau apakah kita bawa ke hospital, atau kita panggil saja dukung atau Pak Imam untuk membacakan talqin? Okey. Okey. Itu dah melampau. Belum mati lagi dah panggil talqin dah. Okey Ustaz, ini soalan cukup bagus sebenarnya daripada orang pengalaman juga. Apakah dah kena tu, dah nampak dah hengok-hengok kot dia kena sikit-sikit dah hengok mulut ke apakah tindakan awal bila dah terkena penyakit angin ahmad yang ditakuti itu? Silakan Ustaz. Terima kasih sidang penonton yang budiman. Terima kasih kepada yang bertanya. Langkah awal apabila menyedari sudah mula diserang angin ahmar, Imam Al-Ghazali menyatakan kena betulkan balik sistem tubuh badan.
kata Imam Ghazali, jangan memasukkan sesuatu yang baru sehingga dikeluarkan dulu sisa yang lama. Faham Ustaz Fauzi? Jangan masukkan sesuatu yang baru sehingga dikeluarkan dulu sisa yang lama. Maknanya jangan serapan kecuali apa yang dimakan malam tadi dah dibuang. Jadi kalau orang tu dah kena serangan angin ahmar, pertamanya dia kena betulkan balik sistem tubuh badan dia. Itu langkah pertama. Kerana syaitan dia memang nak menyerang saja apabila mana-mana organ dalaman ataupun mana-mana anggota luaran yang semakin lemah tiada daya ketahanan. Dan dari segi pemakanan pula. Dari segi pemakanan pula, kalau kita lihat Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk pauk itu sebenarnya ialah cuka. Bukan cuka chemical tu. Bahaya tu. Bukan cuka chemical. Tapi cuka itu daripada buah-buahan. Termasuklah cuka Ustaz Fauzi, jus Tok Guru tu. Maknanya apa pun bentuk ada di situ rasa masam daripada buah-buahan. Itu istilahnya cuka. Jadi Rasulullah SAW pernah pergi ke rumah sahabat. Maka sahabat ini tak ada apa nak dihidang. Yang dia ada roti. Maka nak dicecah yang ada cuka je. Dia tak ada maknanya apa-apa jenama-jenama kaya ke apa, tak ada Ustaz Fauzi. Yang dia ada cuka je. Rasulullah ambil roti, cecah cuka dan Rasulullah makan. Rasulullah berdoa pula. Allahumma barik fil khal. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada khal, kepada cuka buah-buahan ini. Ya, bagi orang Arab al-khal itu merujuk kepada cuka buah tamar. Jadi bagi kita yang penting cuka itu bukanlah maknanya menjadi sebagai satu kewajipan untuk makan, tetapi sebaik-baik lauk. Istilahnya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih. Ingat ya, cuka berasaskan buah-buahan, bukan cuka getah ataupun cuka asid. Itu tak bagus sebenarnya untuk dimakan. Apa pun kita ambil satu lagi barangkali soalan dari penonton yang hadir. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Qayyum daripada IPD Nusa Jaya. Ingin mengajukan satu soalan Ustaz. Apakah tanda-tanda awal seseorang itu boleh terkena serangan angin ahmar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Ini pun saya nak tanya juga Ustaz, tapi dah tanya dulu kan. Tanda-tanda awal terkena penyakit angin ahmar, sembelit dulu ke, muntah darah ke, ataupun telinga dia terpekak sekejap ke, apakah tanda-tandanya? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Pada dasarnya, tanda-tanda awal itu apabila berlaku perubahan pada panca indera yang 5. Kata Imam Al-Ghazali, apabila berlaku perubahan pada panca indera yang 5. Maknanya penglihatan mata kita, pendengaran telinga kita, deria rasa lidah kita, begitu juga sendi-sendi 360 sendi yang menghubungkan 360 tulang. Apabila berlaku perubahan yang kita rasa ketara pada mana-mana panca indera yang 5, segeralah mendapat rawatan doktor. Istilahnya, kena dapat rawatan doktor kerana apa pun kalau kena penyakit angin ahmar ni, kena pulihkan sistem tubuh badan. Selain daripada kita jangan putus-putus berdoa, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Imam Ghazali menyatakan, Ustaz Fauzi, kalau kita waktu buang air kita pun dah mula tak menentu. Ustaz Fauzi menentu ke tak? Menentu. Alhamdulillah. Ikut jadual. Kalau waktu buang air kita dah tak ikut jadual, itu dah mula-mula. Maknanya angin ahmar tu dah nak menyerang. Kerana bermula daripada sistem pengkumuhan. Menunjukkan bahawa perut kita sudah tak selesa. Aslu kulli da'in al-batnu. Rasulullah bersabda, punca segala penyakit itu adalah perut. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, apa pun disebut dalam satu hadis, al-ma'idatu baitud da'. Perut itu rumah segala penyakit.
jaga makan kita, jaga minum kita, dan kalau dah kena tanda-tandanya, segera dapat rawatan daripada pihak yang pakar. Apapun, kita berehat seketika dan kembali selepas ini insya-Allah dengan tajuk kita Angin Ahmar. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita serangan atau penyakit angin ahmar ini. Dan tuan perempuan, saya terharulah bila lihat begitu ramai orang yang hadir ke booth Kota Ilmu pada petang ini, yang berdiri pun ramai sebenarnya. Allahu Akbar, saya terharu sebab, dan ingatlah bahawa anda datang dapat 2 pahala. Satu pahala datang majlis ilmu, yang kedua pahala penat berdiri tu berbanding dengan orang duduk dapat 1 pahala saja. Apapun, kita teruskan dengan al-kuliah kita Angin Ahmar. Tanya Ustaz Hanafia. Ustaz, nak tanya Ustaz, apakah bentuk-bentuk orang kata apa serangan penyakit angin ahmar ini? Dia serang dalam bentuk macam mana Ustaz? Terduduk kita tak boleh bergerak terus ke, ataupun mata tertutup ke, ataupun macam-macam Ustaz? Silakan. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, ya, bentuk-bentuk angin ahmar ini berdasarnya ada 2 bentuk, iaitu serangan organ dalaman dan serangan anggota luaran. Baik, apabila sebut serangan anggota luaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 27 suratul Hijr, wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Sadaqallahul azim. Artinya, dan jin-jin maupun syaitan-syaitan itu kami telah jadikan mereka itu lebih awal daripada manusia, daripada kamu, yang mana jin-jin syaitan itu daripada api yang menghasilkan angin yang panas yang disebut as-samum. Yang mana dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim menyatakan as-samum ini adalah juz'un min sab'ina juz'an minan nar. 1 daripada 70 juzuk api neraka. Jadi serangan angin ahmar ni, apabila syaitan itu menyerang anggota luaran, dia menyerang menggunakan angin yang panas. Itulah dia ludah syaitan tu. Maknanya ludah syaitan tu 2, angin yang panas, as-samum, yang kedua haba yang panas, disebut dalam Al-Quran. Baik, apabila sebut as-samum, angin yang panas ini, apabila diserang sahaja mana-mana anggota luaran, ketika itu dia merosakkan semua saraf pada tubuh badan, yang orang kata mati sebelah badan. Ya, maknanya dia jenis angin yang panas yang merupakan ludah syaitan yang menyerang pada anggota luaran. Maka Ustaz Fauzi tanya dengan saya, boleh agak? Susah nak agak. Maknanya dia tunggu sahaja kita lemah pada mana-mana anggota tubuh badan, dia sentiasa berada di luar. Dan bentuk yang kedua ialah haba yang panas, yang mana dia masuk mengikut mulut seseorang, kemudian dia tengok mana organ yang lemah, maka diserang menggunakan haba yang panas. Itu juga adalah ludah syaitan. Ada hadis dhaif, tak boleh buat hujah. Riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Rasulullah menceritakan apabila Nabi Allah Sulaiman AS tanya sendiri dengan syaitan angin ahmar ini. Syaitan angin ahmar ni beritahu, iza dakhaltu famahu fakka dimara. Apabila aku berjaya masuk ikut mulut seseorang, aku dapati di otaknya tersekat-sekat aliran darah, aku pecahkan saluran darah di otaknya. Hukum adat Ustaz Fauzi, kalau saluran darah dekat otak dah pecah, hidup ke mati? Mati. Ya. Begitu juga dia kata apabila dia masuk dalam mulut, dia serang, maknanya jantung, fakka qalbah. Itulah orang sebut serangan jantung. Dan dia pun mengakui, iza dakhaltu duburahu fakka duburahu fasara bawasir. Apabila aku berjaya masuk ikut lubang dubur seseorang, maka aku pecahkan ototnya, jadilah penyakit bawasir. Pada dasarnya maknanya syaitan memang menunggu masa
kita kena sentiasa bersedia. Sebab itu, turunnya ayat 67 surah Ghafir, Rasulullah menangis. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Artinya, ada di kalangan kamu yang dimatikan lebih awal sebelum itu. Dimatikan sebelum usia yang sepatutnya mati. Bilakah sepatutnya kita mati? Berdasarkan hadis Rasulullah, 60, 70 tahun. Tetapi syaitan dia cari jalan. Kalau boleh dia nak matikan kita awal. Supaya kita mati tak sempat mengumpul amal ibadah. Turunnya ayat 67 surah Ghafir ni Rasulullah menangis. Kerana Rasulullah tahu akan berlaku nanti akhir zaman. Umatnya mati awal. 38 tahun, makan gaji belum langgar dinding lagi. Dah meninggal dunia. Maknanya dia mati awal. Sebelum usia yang sepatutnya dia mati. Wallahu a'lam bissawab. Okey Ustaz, saya bila ada statement Ustaz, saya tertarik menyatakan bahawa orang tua-tua dulu kat kampung-kampung menyatakan bahawa penyakit angin ahmad ini berpunca dari sampuk jin ataupun jembalan menyampuk dia. Ada kaitan juga syaitan lah tadi kan. Ya. Menyampuk dengan cara-cara masuk dalam mulut, otak dan sebagainya. Apa pun Ustaz, saya nak teruskan bicara kita tentang masalahnya Ustaz. Orang kata apa, kalau orang kampung-kampung Ustaz pergi mengurut, jarang pergi hospital Ustaz. Dan apa beza angin ahmad dengan stroke, sama je kan. Jadi apa kaedah Ustaz? Ada yang pergi mengurut, ada yang makan cuka, ada yang pergi rapat karatan makan ubat-ubatan. Cara macam ni yang terbaik Ustaz? Gabung semua sekali ke macam mana? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Pada dasarnya apa yang telah dilakukan oleh bapa-bapa kita, mak-mak kita, itulah ikhtiar yang dia mampu lakukan. Teruskan perkara yang baik. Tinggal lagi, pada dasarnya kalau kita ni kena serangan angin ahmar, kita kena ubat kedua-duanya sekali. Kerana syaitan apabila dah masuk dalam tubuh badan kita, dia akan merosakkan sistem tubuh badan kita. Seperti Ustaz Fauzi, apabila seorang itu kena sihir, orang yang kena sihir, dia juga kena ubat doktor. Dan dia juga kena macam Ustaz Fauzi, maknanya cara perubatan Islam menggunakan ayatul ruqayyah. Kenapa? Ayatul ruqayyah itu untuk halangan dan mengeluarkan syaitan daripada gangguan pada tubuh badannya. Ubat doktor ni pula untuk pemulihan sistem tubuh badan. Syaitan dah masuk dalam badan kita, dia akan merosakkan sistem tubuh badan. Ya. Sebab itu asalnya orang tu kena sihir. Tapi lama-lama dia kena darah tinggi. Asalnya dia kena sihir, lama-lama dia kena lemah jantung. Kerana syaitan tu dia merosakkan sistem tubuh badan. Ya, maka sememangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah aturkan kepada kita cara pemakanan yang baik. Ya, sebab itu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahmu. Penghulu kepada makanan di dunia dan di akhirat adalah daging. Daging kena dimakan. Ya, kalau tak makan daging dalam masa 40 hari kata Sayyidina Ali, badan lemah. Tapi kalau makan daging straight 40 hari, maka keras hati. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sayyidul idam al-milh. Ya. Penghulu kepada lauk adalah garam. Jadi maknanya cuka pun ada sebagai sebaik-baik lauk. Garam pun ada sebagai maknanya penghulu kepada lauk pauk. Daging pun ada sebagai sumber pertumbuhan tubuh badan. Begitu juga kaedah urutan diteruskan. Mungkin dengan cara itu memulihkan saraf, memulihkan 360 tulang yang menghubungkan 360 sendi yang telah dirosakkan oleh syaitan. Cara perubatan klinikal pun perlu. Dan kita lihat hari ini, berjayanya kaedah klinikal, orang yang kena ludah syaitan haba panas tu, dia lawan haba pula. Haba lawan haba. Namanya kemo. Tapi jaga-jaga, jangan terlebih kemo. Nanti mati akibat kemo, bukan akibat ludah syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, banyak sebenarnya info-info maklumat yang kita dapat daripada Ustaz Hanafiah
tentang pentingnya penjagaan diri kita dalaman ataupun luaran Ustaz daripada penyakit serangan angin ahmar yang sangat ditakuti. Apapun, kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini dengan tajuk kita, Angin Ahmar. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Angin Ahmar ataupun sinonim dengan orang Melayu sebagai sakit mati sebelah badan ataupun penyakit stroke yang memang tidak boleh bergerak sama ada separuh badan ataupun satu badan tidak boleh bergerak. Apapun Ustaz Hanafiah bersama kita pada petang ini akan bicarakan topik ini dan kita dah sampai ke blok yang ketiga terakhir. Ustaz, di kaca TV sekarang Ustaz sedang bercakap dengan mereka dan di luar sana barangkali Ustaz hospital sedang buka TV bersama dengan pesakit-pesakitnya dan ada di kalangan pesakit tersebut memang kena stroke ataupun penyakit mati sebelah badan ataupun semua badan ataupun penyakit angin ahmar. Mereka sedang melihat Ustaz bercakap sekarang ini. Bagi setengah-setengah Ustaz, mereka tak dapat terima kenyataan. Aku dulu boleh bergerak, boleh main bola, boleh berlari. Tiba-tiba kaku di tempat tidur, di bed tersebut. Mereka kecewa, murung. Dan kadang-kadang ada setengah pula sangat, Allah ni zalim kepada aku, kenapa aku yang kena? Allah tidak adil dan sebagainya. Malah ada yang mengharapkan, ya Allah matikan aku cepat ya Allah. Jadi apa nasihat Ustaz untuk memberikan semangat memulihkan jiwa mereka daripada kena penyakit ini yang memang dah ditakdirkan begitu. Silakan Ustaz. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Baiklah, sebut sahaja tentang penyakit, apatah lagi penyakit angin ahmar. Maka apabila kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat daripada Imam Ahmad, ja'altu lil mauti ala ibadi ilalan wa asbaban. Artinya, aku jadikan kematian yang bakal menimpa hamba-hambaku di dunia ini dengan didatangkan punca-punca kematian dan didatangkan sebab-sebab kematian. Maka Allah mengakui bahawa kita ni umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Fauzi, kita bukan tiba-tiba mati je. Tak. Bagi umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia mati ada di situ punca-punca kematian. Satu. Dan yang kedua, ada di situ sebab-sebab kematian. Ya, apabila sebut punca-punca kematian, itulah dia penyakit. Baik, dan apabila sebut sebab-sebab kematian, maknanya sebab-sebab yang mendatang. Accident or incident. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Baiklah tuan-tuan, maknanya kita umat akhir zaman, kita bukan saja-saja mati, tapi ada di situ sebab-sebab kematian. Yang saya nak nyatakan di sini, punca-punca kematian, iaitu penyakit. Dan penyakit ini kata Imam Ghazali ada dua. Penyakit yang merupakan al-waba, maknanya dia datang menyerang, dan satu lagi penyakit yang dah ada sejak hari dilahirkan. Kita lahir saja penyakit tu dah memang ada dalam tubuh kita. Bergantung kepada kita bagaimana kita nak merawat tubuh badan kita ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa pun ada sakit, hatta Ustaz Hanafiah di depan ni pun dah makan pil juga, darah tinggi. Saya pun ada sakit. Jadi apa pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, likulli da'in dawaun wa dawa'uz zunub al-istighfar. Bagi segala penyakit itu ada ubatnya, dan ubat bagi penyakit dosa itu ialah beristighfar. Allah Ta'ala datangkan sakit kepada kita, itu adalah jalan sebenarnya Allah Ta'ala nak mengampuni dosa kita. Allah Ta'ala nak mengampuni dosa kita. Maka kalau kita rasa dah tak ada harapan, memang tunggu masa, jangan putus asa. Teruskan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itulah ubat kepada segala-galanya. Dan berdasarkan satu hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani, saya cuma terangkan dari segi mafhumnya sahaja.
Imam Ghazali membuat kesimpulan, kita ni Ustaz Fauzi, maknanya kalau kita ni nak matilah, orang awam macam kita lah, biasanya kita sakit 3 kali. Sakit kali pertama, tah macam mana, gelap mata, jatuh. Itu peringatan kepada kita supaya langsaikan hutang piutang kita. Ingat. Kemudian orang datang bawa apple ziarah ke hospital, sihat, balik rumah. Kemudian gelap mata, jatuh kali kedua, masuk hospital kali kedua. Maka kita terlantar. Sakit kali kedua itu adalah pengampunan dosa. Pertama, peringatan, langsaikan hutang piutang dengan manusia, dengan Allah. Sakit kali kedua, pengampunan dosa. Sakit kali ketiga, sakaratul maut. Apapun, siapa tetap akan menghadapinya, tabahlah dan sabarlah. Ya, semakin perit kita menanggung kesakitan, semakin tinggi darjah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Itulah pesanan untuk anda yang melihat Al-Quran Pertanian tentang anda sedang sakit sekarang. Ingatlah penggugur dosa sebenarnya sakit itu. Apa pun Ustaz, saya sebut tentang biasanya ibu dan ayah yang kena sakit stroke ataupun angin ahmar ini memerlukan belayan yang lebih daripada anak-anak sebenarnya Ustaz. Mereka akan jadi lebih sensitif daripada biasa sebenarnya. Kalau Ustaz tengoklah, saya pun ada ibu sendiri yang kena penyakit angin ahmar juga dan telah pun pergi ke rahmatullah. Apapun memang sensitifnya terlalu kuat Ustaz, dan dia mengharapkan belayan anak-anak, doa anak-anak, urutan anak-anak, kasih sayang anak-anak. Jadi apakah pesanan Ustaz kepada ahli keluarga yang mana ibu dan ayah mereka memang kena penyakit angin ahmar ini, supaya mereka lebih perhatian, ambil cuti lah, kalau orang kata apa 3 bulan cuti ke, apa komen Ustaz, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Sememangnya begitu, dan sememangnya Allah nyatakan pada ayat yang ke-9 surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Saya nak ambil perkataan yang firman Allah Ta'ala yang terakhir itu pada ayat 9 surah An-Nisa. Wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita jangan berputus asa sebagai seorang anak. Apabila melihat ibunya dah tak ada harapan, jangan cepat-cepat nak doa biar dia pergi. Tidak. Sepatutnya wal yaqulu qawlan sadida. Cakaplah dengan perkataan yang boleh membangkitkan semangat. Jadi, membangkitkan semangat, bukan melemahkan semangat. Apabila kita ziarah orang sakit, naikkan semangat dia. Bukan kita pegang tangan dia, tak lama dah, tunggu ajalah. Bukan begitu. Naikkan semangat dia. Ya, pada dasarnya apabila kita ni sakit, Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Fauzi, nak dengar rayuan kita tu. Sebab itu Rasulullah bersabda, li an yasma'a tadarra'ahu. Orang yang sakit ni sebenarnya Allah Ta'ala nak dengar rayuan dia. Dia merayu tak pada Allah? Ataupun dia asyik, maknanya menyalahkan takdir. Wallahu a'lam bissawab. Okey Ustaz. Dalam masa 3 minit Ustaz, 3 minit ya. Barangkali Ustaz, di luar sana ada yang ikhtiarnya menggunakan bomo-bomo yang bakar kemenyan, ya, ada keris dan sebagainya untuk merawat penyakit angin ahmar ini. Adakah sesuai rawatan tersebut? Sedangkan rawatan itu penyakit ini datang dari syaitan, jin dan sebagainya. Tapi menggunakan kaedah itu pula Ustaz. Kononnya jin berlawan dengan jin lah. Jin siapa lagi kuat? Silakan Ustaz. Apa komen Ustaz? Ya, sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada jenis jampian melainkan orang yang didatangkan penyakit angin ahmar. Ruqyah ni maknanya jampian di sini, jampian dengan ayat-ayat Allah. Maka jangan sesekali orang yang kena penyakit angin ahmar menggunakan mambang api, mambang angin, mambang air, mambang putih, mambang merah, macam baju merah. Bukan, maknanya dah Rasulullah menyatakan, ya, gunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah jalan yang terbaik untuk meloloskan diri
daripada apa jua bentuk serangan syaitan. Sana'iul ma'ruf. Sana'iul ma'ruf. Apa pun amal-amal yang baik ini yang akan memelihara taqiyah masari syaitan daripada serangan-serangan syaitan. Wallahu a'lam Ada tak Ustaz bissawab. hadiah satu ayat Quran ke ataupun ayat jampi ke Ustaz dari Quran hadis untuk diamalkan oleh penonton-penonton semua. Silakan Ustaz. Ya. Yang pendek-pendek. Untuk saya yang biasa saya amalkan, bacalah firman Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang sebaik-baik memelihara. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sungguh kata apa luas ilmu yang berkaitan dengan angin ahmar ini, daripada punca penyakitnya, takrifannya, sampailah peringkat macam mana nak rawatnya dan sebagainya. Apapun kita telah bincang hampir 1 jam pada petang ini tentang angin ahmar. Mudah-mudahan kita doakan kita semua terjauh dan dilindungi oleh Allah daripada serangan angin ahmar ini, dan kalau dah kena kita berikhtiar dengan apa jua yang diluluskan oleh syarak, diizinkan oleh syarak, bukan yang bomoh-bomoh. Apapun datanglah ke bus Kota Ilmu pada besok dan juga lusa. Kita ada soal jawab pengurusan jenazah, kita ada kuis jejak rasul dengan hadiah lumayan, kita ada minis al-kuliah tentang rata Islam dan juga persembahan nasyid daripada kumpulan devotees. Dan hari ini kita akan bersama dengan kumpulan tersebut. Apa pun minggu hadapan, tajuk kita ialah pimpin jumpa minggu hadapan. Dan sebelum kita berakhir, kita dengar persembahan nasyid Rindu Ramadan. Sempena kita berada di bulan Syakban ini, nak mampir Ramadan, Rindu Ramadan daripada kumpulan devotees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu persiapkan diri, yang rindu tak sabar menanti hadirnya setahun sekali. Keindahan yang tiada tara, kemuliaannya tak habis dibicara, penuh dengan limpahan maghfirah ya Ramadan. Kedatangan bulan yang padanya keberkatan. Rindu, aku rindu, rindu pada kedatangan bulan yang padanya keberkatan. Ya Allah, tolong sampaikan hajatku untuk berpanjangan nafasku hingga pengakhiran. Ya Allah, tolong sampaikan hajatku untuk berpanjangan nafasku hingga pengakhiran. Yang tahu persiapkan diri, yang rindu tak sabar menanti hadirnya setahun sekali. Keindahan yang tiada tara, kemuliaannya tak habis dibicara, penuh dengan limpahan maghfirah ya Ramadan. Yang padanya keberkatan. Rindu, aku rindu, rindu pada kedatangan
Ya Allah tolong sampaikan hajatku untuk berpanjangan nafasku hingga pengakhiran. Ya Allah tolong sampaikan hajatku untuk berpanjangan nafasku hingga pengakhiran.